Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, kita berada lagi sekali di Majlis Ilmu pada malam ini. InsyaAllah saya akan cuba memberi sedikit pengetahuan saya yang boleh saya share tentang eczema. Boleh saya tahu kat sini siapa yang pernah kena eczema, ataupun siapa anak-anaknya masih lagi kena eczema, ataupun adik-beradik yang ada eczema, kawan-kawan pun di office. Sebab saya tahu sangat-sangat, sebab sebenarnya 20% daripada rakyat Malaysia ada eczema. Kalau 20% rakyat Malaysia, ada berapa? Lebih kurang 6 juta rakyat Malaysia, lebih tinggi daripada diabetes pun. Cuma ada yang teruk, ada yang tak teruk, ada yang boleh nampak, ada yang tak boleh nampak. First and foremost, let me introduce, saya bagi satu intro kepada apa itu eczema. Sebab ada orang confused tadi dah, petang-petang tadi orang dah tanya berkenaan dengan psoriasis. Dia ada sedikit sebanyak macam adik-beradik juga, tetapi jauh bezanya dari segi sains dan biologinya tentang psoriasis dan eczema. Namun siapa yang ada psoriasis pun boleh belajar malam ni, sebab cara rawatannya, cara mengendalikannya hampir sama saja. Okey, so boleh kita sambung, iaitu eczema adalah satu keadaan di mana kulit anda sama ada dia jadi merah, dia jadi ruam mula-mula sikit, kadang-kadang dia boleh berlaku di tempat-tempat seperti di pelipat, ataupun di tempat-tempat yang orang panggil kulitnya agak nipis. Sebab tu eczema ni boleh berlaku pada peringkat umur mana pun, daripada sekecil dilahirkan sampai kan orang dewasa dah tua pun boleh kena. So berhati-hati, sebab kalau psoriasis antara 40 hingga 60 yang lebih tu umur mereka yang selalu kena. Tapi eczema ni lebih meluas. Sebab tu sampai 20% daripada rakyat kita di seluruh dunia pun sebenarnya ramai yang kena eczema ni. So dia selalunya merah. Dia yang paling beza antara psoriasis dengan eczema ni lebih gatal. Dan gatalnya, sebab tu saya tulis title kita pada hari ini ialah gatal, garu, berdarah. Gatal lagi, garu, berdarah. Dia macam cycle. Selagi mana kita tak potong dia punya pusingan ni, dia akan berterusan. Itulah dinamakan penyakit kronik. Dan kalau baik pun dia boleh relapse. Jadi sehinggakan kadang-kadang setengah kulit tu jadi menebal. Dia jadi macam dah, orang utara panggil dah jadi kematu. Tahu tak kematu? Dia jadi keras. Lepas tu kalau bersisik tu psoriasis. Yang ni kadang-kadang bersisik, kadang-kadang tak. Yang penting sekali dia gatal, dan selalunya kat pelipat-pelipat seperti lutut, di siku, faham tak? Di pergelangan kaki. Dan kalau budak-budak tu selalunya di tempat yang keluar air liur dia, kat pipi-pipi ni, itu lebih senang kena. Bahkan daripada sedikit di sebelah-sebelah pelipat saja, sehinggakan seluruh badan pun. Dan sebab itulah dia merupakan salah satu daripada penyakit yang walaupun tidak membawa maut, tetapi setengah orang tu sampai, kalau bukan orang Islam tu, dia ada juga kes-kes yang overseas yang you pernah dengar sampai bunuh diri pun ada. Maksudnya mereka dah give up, ataupun terfikir nak bunuh diri, suicidal pun, sebab terlalu sehinggakan jadi depressed, murung, dan jadi anxious, gelisah, tak senang duduk. Baik, ada lebih kurang 8 jenis eczema yang saya ingin kenalkan kepada anda pada malam ini. Satu dipanggil atopic dermatitis. Nama lain daripada eczema adalah, yang saintifik adalah atopic dermatitis. Kalau nak ada yang bahagian genetik pun, yang ni saja yang lebih kepada genetik. Itu pun tak sampai 5-10% je. Lain semua ada sebab yang saya akan huraikan pada malam ni. So satu, atopic dermatitis, yang ada kaitan sedikit dengan genetik, dan yang ni selalunya boleh bermula daripada kecil lagi, saya kata tadi, okey. Dan mereka selalunya ada masalah immunity, masalah alergi, masalah asma, dan kadang-kadang dia ada dengan resdung sekalipun. Rhinitis, maksudnya selalu kena sesama dan beringus hidung mereka, kan. Kalau orang dewasa tu orang panggil resdung lah. Baik, nombor 2 adalah penyakit ni senang kena kepada jenis yang dipanggil dry skin. Orang yang ada kulit yang begitu kering, mereka senang kena dermatitis, yang jadi gatal-gatal, merah-merah, jadi menyala semua ni, faham tak? Okey, so tu dipanggil dry skin eczema. Satu lagi eczema dipanggil seborrheic. Seborrheic ni maksudnya di kepala.
Okey, macam orang kata dandruff yang tebal tu lah, yang berkeping-keping tu. Yang ni boleh macam bersalji pun. Jadi dermatitis ni dia boleh turun ke muka, ke telinga, sampai ke dada pun. Okey, ada lagi yang jenis orang panggil allergic contact dermatitis. Dia tak boleh kena. Kalau dia kena setengah-setengah metal, dia katakan tak boleh kena copper ke, dia tak boleh kena katakan nickel ke, dia boleh apa orang panggil boleh apa orang panggil allergic, dan nampak macam allergic tetapi sebenarnya dia akan menyala nanti. Okey, so dia akan gatal sangat-sangat. Okey, saya ingatkan setengah orang tu sampai ada satu lagi dia panggil irritant benda-benda yang memberi iritasi pada mereka, yang mengganggu dia punya kulit, ataupun walaupun penyakit ni saya nak tegaskan bukan penyakit kulit, saya ulang lagi sekali, nampak macam penyakit kulit. Sebab tu you pergi jumpa dermatologist untuk pakar kulit, tapi sebenarnya dia bukan penyakit kulit. Ni nak dengar ni kan. So dengar dulu. Irritant dermatitis selalunya disebabkan oleh kalau kena bahan-bahan seperti sabun, laundry detergent, tahu tak, tempat you pergi laundry tu ada sabun-sabun yang you bawa ataupun yang dah siapkan tu, kalau kena sabun tu selalunya tangan you menyala balik lah. Lepas tu kena pula sapu kat muka, leher semua, dia naik balik. Tak boleh kena. Ataupun tempat-tempat yang bertukar suhu ataupun cuaca. Maklum saja, siapa yang pernah pergi tempat-tempat sejuk kan dia jadi gatal tu. Macam saya memang tak boleh kalau pergi tempat-tempat sejuk. Allah, kalau musim winter tu memang seksa sangatlah badan saya. Tapi tu bukan eczema yang berpanjangan. Dia cuma masa you berdepan dengan suhu yang berbeza saja. Tak payah pergi jauh, pergi duduk Cameron Highland 3 hari pun balik punya garu, macam tu lah. Baik, sambung. Ada setengah orang tu kena kat bahagian mata saja. Okey, yang lebih nipis kat bahagian mata ni, dia kan senang kena eczema. Satu lagi bahagian setengah orang tu dia panggil stasis dermatitis. Stasis tu maksudnya tak bergerak sangat, dan selalunya bahagian kaki, dia suka turun ke sebelah kaki. Dan yang paling kadang-kadang sakit sampai macam pisau mencucuk, potong-potong darah semua tu, ada satu lagi yang dipanggil dihydrotic. Tetapi kalau you kena sampai orang panggil ada fissure. Fissure tu kan di antara dua-dua jejari kita, kadang-kadang dia boleh pecah, macam terbelah dua kat situ. Allahu Akbar. Sakit tu sakit lah, dah lah gatal, sakit pula tu. Jadi anda sekalian, saya mengharapkan you boleh tekan share dan tekan love dan tekan like. Kalau boleh tolong subscribe, sebab saya tahu penyakit-penyakit macam ni memang boleh merosakkan hidup kita. Bukan sengsara saja, dari sudut sosial pun kita malu nak keluar, kita malas nak keluar. Maklumlah, takkan tengah-tengah meeting nak garu pula kan. Gatal ni bukan jenis yang boleh tahan-tahan punya. Okey, so itu sebagai pengenalan. Jadi kalau you tahu ni, sekarang saya bagi tahu kenapa sebenarnya saya tak kata dia penyakit kulit, dan sebenarnya dia penyakit dalaman. Macam dulu kalau you tengok balik lecture saya setahun lepas tentang psoriasis pun saya dah cerita, it is not a skin disease. Always skin atau kulit adalah merupakan tempat manifestasi apa yang berlaku di dalam badan kita. Jadi saya nak you bayangkan macam ni lah. Apa saya cerita kejap lagi, saya nak you bayangkan macam kita ni tangki ikan. Kalau baru tangki tu, okey, elok semua ikan kita baru masuk, kita lazimkan dia dengan tangki baru ni, dan kita pergi makan, dia makan elok-elok, semua cantik semua. Tapi lama kelamaan ikan ni pun dia maksudnya ada bahan kumuhan dia, betul tak? Dia buang air besar semua tu. So dia tinggalkan dia punya inilah bahan-bahan semua ni. Lama kelamaan, kalau tidak ada filter, kalau tidak ada pencucian setiap minggu, tak diganti air dan sebagainya, lama kelamaan, kalau pun nanti lepas beberapa minggu, katakan kita bagi makanan yang sama, dia dah tak mau makan dan dia memberontak. Sehingga kan beberapa bulan kalau bagi juga makan tapi kita tak cuci, tak detox, dia akan mati. Itu tangki ikan. Tapi kalau tangki kita, kulitnya akan keluar jadi menyala. Okay, so satu, ini dia punya punca. Kalau you tahu punca, you tahu macam mana nak uruskan dia. Itu yang nanti you boleh faham kenapa saya tak kata dia penyakit kulit. Nombor satu ialah, kan saya kata orang yang kena penyakit eczema ni,
Kalau lagi kering ataupun tempat-tempat yang sejuk dia duduk tu, kenapa dia lebih teruk? Sebab kulitnya kering. So nombor satu, asas yang paling penting ialah hidrasi. So ramai orang, saya terus terang, salah satu daripada penyakit eczema yang pernah saya rawat sejak 20 tahun dulu, saya dah cuba merawat mula-mula dulu. Saya tak tahu tentang macam mana nak merawat eczema atau psoriasis ni. Rupa-rupanya yang paling utama orang lupa, dan saya pun tak pernah belajar, ialah air. So senang tak senang? Senang lah kan? You belajar minum air yang hidup. Kan, sebab tu saya buat RX water semua tu. Sebab apa? Saya belajar tentang air untuk kemoterapi saya, supaya dia mendetokskan, mencuci, membersihkan. Tapi rupa-rupanya dalam badan kita yang menyebabkan eczema pun kita kena detoks dulu. So detoks yang paling mudah, paling murah ialah air hidup, air yang bermineral. Sebab tu saya kata lagi sekali, saya buat RX water tu Tuhan bagi bagi hikmah lah. Dah bagi kanser, suruh belajar macam mana nak detoxkan. So air hidup, contohnya air zam-zam, kalau dapat mandi sekali. Terutama sekali yang pesakit pertama yang saya dapat dulu, ni cerita 18, 19, 20 tahun dulu, punya lama. Kawan saya sendiri bawa, dia kata aku dah tak reti nak buat apa dah. Steroid dah bagi, antihistamin dah bagi, doktor dah bagi, sampai nak ubat macam ubat methotrexate pun, macam ubat kanser pun nak bagi. Tu tak sakira lah. Krim, bapak pada krim pun tak baik juga. Bahkan kalau ambil steroid, ada masalah yang lebih besar kalau terlalu lama pakai steroid. So saya bagi budak ni apa, minum banyak-banyak. Masa tu dia umur 4 ke 5 tahun. Kesian dia, merah satu badan tu, Masya Allah. Tengok duk garu je, mak dia kena kipas pun, faham tak? Jadi kita bagi dia minum. Mula-mula dia rasa lagi gatal. Dia bila nak lawan tu kan ada healing crisis. Lepas tu kita mau tak mau kita mandikan dia juga. Orang panggil jelum dia. bagi dia rendam dalam air RX water tu, Masya Allah. So you nanti kalau boleh cari air yang bersih daripada klorin. Kalau baby, kan ni boleh berlaku pada baby pun, dilahirkan pun dah ada kes-kes eczema ni. Jangan kata orang besar saja. Kadang-kadang dia tukar susu, boleh improve. Tetapi kalau tak improve juga, air dahulu. Kalau kecil susahlah nak calik garam. Kalau dia dah besar sikit, 4-5 tahun, dah boleh main dengan garam. Calik 2 garam, minum 500 ml. Pelan-pelan bagi habis. Satu hari pun tak apa. Don't worry. Okay, so at least 1.5 liter budak-budak yang dah boleh minum tu, acah-acahkan dia minum air banyak-banyak. Okay, air yang hidup. Itu penyebab dan penawar. Jangan main-main. Cuba dulu, jangan you percaya bulat-bulat apa saya kata, tapi ini adalah riwayat hidup saya, kenapa saya boleh sampai keluarkan RX water tu. Ini adalah memang Tuhan nak bagi rezeki. Dulu-dulu saya cuma tahu tentang air dan garam saja. Nombor 2, penyebab dulu. Penyebab utama kenapa kena eczema ialah kita ada penyakit yang dinamakan leaky gut. You dah pandai kan? Kalau you Google pun banyak orang dah ajar you tentang leaky gut. Nama pun leaky. Leaky tu maksudnya bocor ataupun tirih. Macam bumbung kita tiris kan? Macam mana ni? Atap tu boleh tiris sebab dia dah tak tahan dah. Sebab kita terlalu banyak bahan-bahan yang toksik dalam badan kita. Umpamanya kita banyak makan gula ataupun refined carbohydrate. Saya boleh benarkan kita makan karbohidrat, tapi karbohidrat yang berserat tinggi ataupun benda-benda yang bersabut lah, macam ubi kayu semua tu kan, ataupun ubi keledek, tu semua tu, atau keladi, semua tu boleh. Tetapi jangan langsung ada gula ataupun gula-gula yang yang tak nampak, hidden. Faham tak? Macam biskut, roti, terutama sekali roti putih lah. Yang tu dia punya dah lah pakai gandum yang ada gluten dan sebagainya. So berhati-hati kalau you boleh. Punca utama ialah leaky gut. Bila jadi leaky gut tu maksudnya usus kita daripada perut turun ke bawah sampai ke small intestine, big intestine tu, dia especially small intestine, kalau dia dah mula bocor-bocor, bila dia nak hisap ataupun nak absorb pencernaan makanan semua tu, dia tarik sekali dengan bahan-bahan yang tak boleh masuk pun dulu, sekarang dah boleh masuk, especially protein-protein yang berat-berat atau makanan-makanan seperti gula dan sebagainya. Bila dia dah lepas kat kawasan yang tak sepatutnya tu, maka dia boleh jadi orang panggil radangan. Tahu radangan tak? Inflamasi. Jadi masalah
eczema ni adalah sebenarnya masalah inflammation di dalam usus kita. Bermula daripada perut lagi sekali. Ya, saya ulang, jangan main-main dengan diet. So sebab tu nanti kalau saya sebut perkataan D&D diet, kenapa wajib you ikut, adalah disebabkan puncanya ialah disebabkan oleh makanan, bukan sebab ada masalah kulit kita ada ruam tu. Itu cuma dia punya terampilan dia. What is the result of when something is wrong dalam kita punya usus. Okey, so anda dah faham tu, dipanggil leaky gut. Banyak lagi penyakit leaky gut ni, bukan takat eczema saja. In fact, most of the penyakit yang kronik-kronik yang susah nak baik ni, sehinggakan diabetes pun, high blood pressure pun, kalau you fikir-fikir balik, semua jenis penyakit metabolik ni ada kaitan dengan leaky gut. Okey, tapi malam ni kita fokus kepada eczema. Right? Nombor 2. Nombor 1 air, nombor 2 ialah masalah perut kita. Jadi kita nak betulkan randangan tu nanti. Kita dah cerita tadi ada beberapa jenis makanan yang you kena terus pantang malam ni juga. Okey, kalau dah buat tak apa, tapi tengok disiplin tak. Gula, anda dah pernah dengar kan? Selalu saya kata gula nampak dengan gula tak nampak. Banyak yang tak nampak. Roti, kuih zaman bulan puasa ni guarantee you mesti kuih talam lah, kuih seri muka lah, betul tak? Kuih koci lah semua. Kalau takat-takat gula Melaka sebiji 2 tu nak lepas geram dengan kelapa tu no problem. Tapi kalau sampai satu piring, satu mangkuk, siap kau. Roti canai, mi lah, apa lagi kita suka kan, laksa lah. Kalau laksa tu kalau beras buat daripada tepung beras, not too bad. Yang tepung daripada gandum tu you kena hati-hati, kadang-kadang kita tak nampak. Donat lah, apa lagi selalu you makan, ni lah kuih muih, aiskrim, kek semua. So hati-hati. Seterusnya susu, semua jenis susu yang datang daripada terutama sekali daripada binatang lah. Saya ulang, susu daripada binatang ni bukan binatang tu yang haram atau susu tu yang tak elok, tapi sebenarnya bila manusia dah menukar wajah binatang asalnya, kerbau pula, selalu kita ambil susu lembu lah kan, susu apa lagi, susu kambing and all that, no problem. Sebenarnya kalau you bela sendiri kambing atau lembu tu, you yang masuk lautan, you yang perah sendiri, no problem. Tapi zaman sekarang ni dah tak ada dah, semuanya tepung, betul tak? Susu-susu tepung semua ni semua diproses, tak sah, langsung jangan. Itu pantang larang kedua. Gula, susu dan daging. Lagi sekali, takkan daging pula haram? No, saya tak kata haram. Saya kata sementara you tengah menyala-nyala ni, ada banyak daging yang you makan tu, cuba cek balik, betul tak? Dah penuh dengan antibiotik dalam daging dia, dah penuh dengan, terutama sekali ayam, you tengoklah daging-daging yang besar-besar semua tu, termasuk ikan pun, bukan salah ikan tu, salah laut yang ditabur dengan mercury, lead, banyak plastik, banyak lagi lah. You sebut dalam laut sekarang apa yang tak ada, betul tak? So, tolak ke tepi seafood buat sementara waktu, especially kalau you dah allergic sangat kepada udang atau ketam semua ni, tolong berhati-hati. Sehinggakan telur pun, kalau you allergic, telur tu bukan organik, bukan daripada ayam yang you bela sendiri, berhati-hati. Sebab kalau you makan tak ada menyala, no problem. Bagi saya, bukan malam ni nak memperdepankan cuma D&D diet saja yang betul. Sebab D&D diet memang tak bagi makan lagi sementara dia tak baik. Langsung kena hindar daripada susu, gula dan daging. Okey. Sementara, okey. Dan last sekali kalau boleh, inilah sekarang ni ada minyak jagung kan. Minyak-minyak seperti apa yang orang selalu panggil trans fat. Minyak jagung, minyak matahari, minyak canola tu, minyak-minyak sayur-sayuran tu, okey. Kalau nak buat juga masakan kita, ambil minyak-minyak seperti minyak kelapa sawit, minyak kelapa, nak pakai minyak kelapa dara pun boleh, nak pakai sacha inci oil pun boleh. Setengah orang dah buat masak pun sikit-sikit sekarang ni, sebab kalau yang cuma tumis-tumis tu dia pakai sacha inci oil, no problem. Olive oil boleh, so yang nak minum lah. Okay, so baik, sambung sikit lagi. Jadi kalau you boleh betulkan leaky gut ni, you dah selesai. Nombor 2. Nombor 3, okay, kopi nota ni. Nombor 3 ialah apabila you punya bakteria buat perangai dalam badan kita. Kita dah tahu, saya selalu cerita yang bakteria lebih banyak daripada kita punya sel. Kita punya sel katakan ada
bilang-bilang katakan 70 ataupun 100 trilion lah, let's say lah secara amnya. Faham tak? Selalunya kalau apa tu bakteria kita dia ada orang kata sampai 3 kali ganda. Dulu orang kata 10 kali ganda, tapi sekarang ni dia orang bilang-bilang balik tak adalah sampai 10 kali ganda, tapi paling-paling minimum 3 kali ganda lebih banyak daripada apa sel dalam badan kita. Jadi saya contohkanlah, kalau sel kita katakan let's say 40 trillion atau 30 trillion, dia ada 100 trillion dalam badan kita. Jadi trilion-trilion ni dia walaupun nampak memang kecil, lebih kurang 2-3 pound je dalam badan kita, tetapi dialah memainkan peranan banyak sekali. Sebab tu Rasulullah SAW memang bersabda setiap penyakit tu bermula daripada perut, kan? Itu konsep perut tu termasuklah sampai GIT sekalipun. Jadi Nabi kita dah bagi warning dah dulu, betul tak? Jadi kita nak betulkan apa yang dimaksudkan dengan bakteria baik dan bakteria jahat. Kita kena balancekan balik. Kita tetap akan ada yang jahat pun, tak mungkin semua baik. Sebab kalau yang baik semua, dia tak ada kerja pula nanti, kan? Jadi dia kena tolong bantu kontrol yang jahat, supaya jahat tu lebih rendah populationnya, maka kita boleh selamat. Lagi banyak bakteria baik dan lagi banyak variety, maksudnya jenis, lagi bagus. Kenapa pula budak-budak sekarang lebih senang kena eczema daripada budak-budak zaman tok nenek kita dulu? Kenapa ya dengar-dengar ataupun tengok-tengok generasi kita lebih ramai? Sebab salah satu sebabnya ialah kita lebih bersih daripada atuk kita dulu. Nenek-nenek kita dulu masa dia orang kecil-kecil, saya masih lagi ingat masa saya kecil-kecil tu memang hari-hari main pasir. Faham tak? Main atas pasir, main bola lah, main kalau musim pergi tangkap ikan apa orang panggil ikan semilai ke. Pergi tangkap ikan di sawah padi tu. Masuk dalam bendang. Kalau musim terbih burung, lastik burung, kita masuk ni tempat-tempat ada lalang lah, ada pokok-pokok tinggi rendah semua. Redah aja, betul tak? Jadi kadang-kadang main dengan ular pun. Tapi tuan-tuan sekalian, zaman sekarang dalam baby-baby kita, cuba tengok cucu-cucu saya, tengok pun betul lah, bila kali terakhir yang dia orang pergi pijak tanah tanpa kasut. Itu merupakan salah satu penyebab utama kenapa baby sekarang pun senang kena penyakit-penyakit seperti eczema ni. Sebab apa? Dia boleh disebabkan oleh bakteria tak cukup, dan sebenarnya bakteria jahat lebih banyak daripada bakteria baik. Satu. Nombor dua, tak cukup bakteria baik, dia tak boleh keluarkan macam antihistamin. Antihistamin tu maksudnya pelawan ataupun penghindar daripada kena alergi. Jadi kalau tak cukup bakteria-bakteria ni, maka dia senanglah kena budak ni alergi. Faham tak? You ingat tak, zaman sekarang lebih banyak baby dilahirkan melalui tingkap. Maksud saya tingkap, tahu tak? Caesar, tahu tak? Sikit-sikit Caesar, tak payah tunggu lebih pada 3 jam je. Mak ni dah mula manja, kadang-kadang dia tak fikir panjang, dia buat elektif terus. Sebab apa? Dia takut kepada beranak biasa. You tak tahu yang bila Tuhan suruh beranak melalui vagina tu ada sebab. Jadi lain kali kalau nak beranak lagi sekali, tolong jangan buka tingkap kalau boleh. Pasal apa? Melalui vagina ni lah, normal delivery ni, baby kita dapat dia punya first dose of dia punya bakteria melalui mak punya vagina tu. Jangan anggapkan kotor, sebab itu adalah fitrah Tuhan bagi. Kenapa dilahirkan kepala kita tu dah berlengah semua, kan, hijau lah semua nampak tu. Biarlah 1 jam pertama tu kita berlumuran dengan bakteria-bakteria daripada mak kita punya. Sebab apa? Yang ni adalah, jadi kalau mother jaga dirinya baik masa mengandung, makan makanan-makanan yang baik untuk jaga bakteria yang banyak, dan inilah orang kata meriah. Jadi bagus untuk baby you, dan susah dia nak kena eczema nanti. Ini memang betul, confirm. So ingat bakteria kena itu yang dipanggil probiotik, dan kita kena selalu bagi makanannya nama prebiotik. Boleh ingat? So betulkan probiotik dan prebiotik ni, insyaAllah you boleh baik. Okay? Ada 2 lagi cara nak baik eczema dan nak tahu penyebabnya. Satu daripadanya ialah autophagy. You pernah dengar orang zaman sekarang ni gila kan intermittent fasting, betul tak? Dulu-dulu tak fashionable. Sekarang everybody buat IF, kadang-kadang
Macam kita bulan puasa sekarang ni bagus lah ni. You ikut puasa sekarang, cuma bila buka puasa kena jaga makan, jangan lahap, jangan bilas balik macam balas dendam. Ikut balik cara D&D diet tu, faham tak? Makan air banyak, make sure ada buah banyak, make sure ada sayur-sayuran yang mencukupi, ikut formula yang saya bagi tu. Lepas tu nak makan in between, makan yang ringan-ringan, ke kacang semua, no problem. Okey, lepas pukul 8 malam, kalau sekarang ni kita ada sedikit more, tak apalah. Tapi kalau ikut-ikut, dia lepas pada pukul 8-9 tutup kedai terus sampai besok pagi. Kalau boleh, sebab sekarang kita sahur, okey, no problem. Itu dapat berkah, kita kena ikut. Dan memang ada kebaikannya, sekurang-kurangnya nak tambah balik air supaya kita mencukupi untuk tahan sekurang-kurangnya 2 liter untuk kita berpuasa. Contoh 2 liter tu daripada buka puasa sampai sahur lah kan. Lepas tu kita dah belajar ikut elok-elok semua tu, jangan langsung masuk balik gula, susu, daging yang berat-berat tu. Saya dah cerita tadi kenapa. Okey, baik. So apa saya kata tadi, iaitu masalah autophagy. Autophagy itu maksudnya berpuasa. Autophagy itu bukan maksudnya berpuasa, tapi untuk mendapatkan autophagy. Autophagy itu maksudnya semua bahan-bahan yang berkarat dalam badan kita boleh di detox, boleh diambil, di recycle balik oleh body kita mengikut biologi, fiziologi kita, dengan cara yang lebih abdal ialah berpuasa. Jadi jangan lepaskan lagi 7-8 hari ni, make sure kita puasa betul-betul, tetapi jangan bilas atau balas balik dengan makanan yang terlalu tak ikut waktu kita buka puasa dan bersahur. Boleh baik. So you akan dapat konsep autophagy ni bila body tu boleh, ingat tak tangki ikan tadi, dia boleh ambil semua bahan-bahan kumuhan tu, dia pergi orang panggil recycle, masuk balik bahan-bahan makanan yang baru, yang bersih. Jadi sel-sel you pun happy, kulit you pun akan jadi baik secara automatik. Sebab apa? Semua ubat-ubat sekarang sampai dah dekat berpuluh-puluh tahun sekarang, doktor always keep on saying there's no cure for eczema, there's no cure for psoriasis. Orang dah baik berpuluh-puluh, beratus, beribu orang, kita masih kata tak boleh lagi. Pasal apa? Sebab kita tak tahu puncanya. Baik, punca tak okey. Ready? Ramai orang mungkin cuma memfokuskan kepada betul kalau ada chemical, kalau ada shampoo yang tak betul, makeup, you tahu kan, ada bahan-bahan yang tak boleh kena, sehinggakan baju pun kalau you tak pakai cotton, setengah orang tu sampai tak boleh kena baju pun. Jadi you kena cari baju-baju yang longgar, yang nipis. Itu betul, tetapi yang ni ramai orang tertinggal, terutama sekali orang yang dah bukan dewasa saja, budak-budak yang dah kenal dunia. Maksudnya dia dah tahu marah, dia tahu sakit hati, semua tu you kena tolong jaga apa yang dinamakan iaitu stres. Semua orang yang berpenyakit kulit yang tak mau baik, cuba you check balik. Mesti dia ada sesuatu yang berlaku dalam hidupnya. Mungkin pada masa dia tunjuk kat you kulit dia tu, dia nampak macam tenteram sedikit sebab dia nak baik, dia jadi cool. Tapi kalau masa dia baik dulu, masa dia sebelum sakit dulu, cuba tengok perangai dia, cara hidup dia, minuman dia. Kalaupun dia bukan jenis yang stres atau pemarah, ataupun suka, setengah orang kan jenis suka bergaduh dan sebagainya, cuba tengok. Okey, ataupun mencari pasal, cari naas dalam hidup, maksudnya suka mencari masalah ke apa-apa, ataupun Tuhan sengaja nak dugakan dia pun ada juga. Jadi jangan sampai lupa kepada perkataan stres. Selagi mana you tak boleh handle masalah dendam, sakit hati, ataupun you lupa terus pada Tuhan, kadang-kadang Tuhan nak tarik you balik, dia bagi eczema aja. Dia tak bagi yang kanser-kanser lagi. So berterima kasihlah supaya you boleh sedarkan diri balik, iaitu stres merupakan punca yang paling besar yang orang anggap dia macam, saya pun letak last. Sebab apa? Saya dah tahu konsep manusia ni, bila dia dengar benda yang dia tak boleh rasa. Stres kan dia abstrak. Bila saya kata orang tu murung, you mungkin tak tahu apa maksud murung. Orang tu anxiety tanpa sebab, dia resah tanpa sebab. Macam mana tu? Rupanya ada kaitan dengan pemakanan dia, ada kaitan dengan usus juga. Otak kita ni sebenarnya dikontrol oleh siapa? Siapa bagi tahu cepat? Bukan you sebenarnya, oleh you punya second brain, you punya bakteria tu kontrol
Jangan main. Jadi tuan-tuan sekalian, cukup dulu pada malam ini. Saya dah habis 5 sebab. Maka saya nak bagi cara you nak betul-betul merawat. Okey, dengar dan cuba ikut. Nombor satu tidak lain tidak bukan ialah diet dahulu. Okey, sebab dia masalahnya di dalam ataupun daripada masalah GIT, perut. Jadi pasal apa kita pergi ke tempat lain? Stres tu satu cerita lain lah kan. So perut bermula daripada air dahulu. Pastikan air mencukupi. Selalu saya cerita, jangan lupa ambil air yang mencukupi. Dan air tu mesti air hidup, bukan air reverse osmosis ataupun air suling, jangan. Air tu mesti air mineral, kalau boleh air macam jenis air zam-zam lah. Okey. Itu satu. Kalau siapa nak cuba RX Water, silakan, sebab dia terkenal untuk bantu penyakit-penyakit eczema ni. Bahkan kes antara yang terawal ialah diabetes, eczema dan lepasan daripada kemoterapi macam saya sendiri. Baik. Yang penting ialah kena bergaram. Okey, jangan lupa garam. Jangan segan ambil garam tu. Okey. Lepas tu D&D diet memfokuskan kepada buah-buahan yang 3-4 jenis sebelah pagi, ikut timing dia. Berat badan kali 10. Kalau budak kecil tu berat badan dia kali 10 lah. Buah-buah dia boleh makan dah. Dan 3-4 jenis berwarna-warni lagi bagus, rainbow color. Lepas tu tengah hari baru makan sayur-sayuran yang kalau boleh, budak-budak tak boleh yang macam ulam-ulam, kita dewasa boleh digalakkan. Tapi budak-budak you nak buat macam smoothie ke, silakan. Campur dengan pisang, campur dengan buahan, bagi dia rasa manis sikit. Okey. Apapun pastikan lepas tu you jangan makan terlalu banyak saya benarkan karbohidrat, tetapi untuk orang yang sakit tengah menyala eczema ni, jangan terlalu banyak. Nak makan nasi pun make sure nasi sejuk, yang telah saya cerita dulu macam mana nak buat resistant starch. Ada 2-3 cara. Satu, sejukkan dia dalam peti ais baru you makan. Nombor 2, you masak dengan santan, jadikan macam macam nasi lemak. Okey, boleh. Ataupun masak dengan minyak kelapa supaya dia jadi macam nasi minyak pun boleh. Okey, sebab bila you campur dengan minyak-minyak ni, nasi kita tu boleh jadi resistant starch. Lain pada tu boleh ambil, kalau nak makan nasi jugalah, nasi beras perang, tapi jangan banyak lah. Yang banyak sekali buah-buahan, sayur-sayuran, itu yang bagus. Kuah-kuah yang kalau takat gulai-gulai semua tu, kalau dia main dengan minyak kelapa, you makan sekali, no problem. Okay. Alright. Selepas tu, you jangan lupa kalau makan buah-buahan banyak-banyak dan bahan-bahannya sayuran yang hijau-hijau mencukupi 2 kali sehari tu, tengah hari dan malam. Lepas tu puasa, jangan lupa untuk autophagy, puasa tambahan pada hari Isnin dan Khamis. Kita dapat 2. Satu dari segi pahala sunat puasa Isnin dengan Khamis. Satu lagi kita dapat dari segi kesihatan, untuk kontrol detox kita punya tangki ikan yang saya cerita tadi tu, body kita. Baik. Tapi saya tahu ramai daripada rakyat kita kadang-kadang dia makan cukup, kadang-kadang tak cukup serat. So jangan lupa, saya ada keluarkan RX Fiber, sebab saya tahu saya sendiri pun kadang-kadang larat makan, kadang-kadang nak kunyah fiber atau tak serat tu. So dalam ni kita dah sediakan fiber up. You double up pun tak apa. Kalau you tengah kena eczema, tengah menyala tu, 2 pagi 2 malam. Kalau dah lega, dah nampak kering, dah tak gatal-gatal, ambil 1 pagi 1 malam, campur dengan air 1 gelas. Okay, so jaga you punya fiber up tu, serat untuk bagi makan bakteria. Mungkin 2 bulan lagi saya akan keluarkan yang campur dengan bakteria sekali, sebab saya tengok-tengok ramai orang masih lagi tak main pasir langsung. Iyalah, zaman sekarang siapa nak pergi, bukan semua orang ada kebun kan, tahu tak? Alright. Satu lagi yang terkenal ialah you bila ambil D&D diet betul-betul, dia dah mencukupi dari segi vitamin yang perlu, seperti vitamin C kan, kena banyak kan, penyakit kulit. Vitamin vitamin E, vitamin D, D3K2 pernah dengar? Okey, ataupun datang daripada matahari tu, yang tu bagus sangat-sangat. Okey, jangan lupa. Tapi matahari pun belah pagi lah, jangan tengah hari sangat, sebab you tengah ada eczema ni, takut nanti pedih, sakit pula kan, kering pula badan you. Okey, anak boleh makan fiber, memang boleh sangat-sangat, tak rasa apa pun kak. Okey, dalam tu dia ada arabic gum, dia ada, kita tambah sikit-sikit serat-serat yang halus supaya dia boleh membantu beri makan bakteria baik. Tapi saya dah kata, kalau
you nak tahu, selain daripada vitamin D, vitamin E, vitamin C, kan tu semua mustahak kan. Semua tu boleh datang daripada pemakanan D&D diet. Dah cukup sebenarnya. Tetapi kalau rasa tak cukup, ada satu lagi yang nak lawan daripada radangan. Ingat tak, leaky gut semua tu kan, body kita tengah marah, tengah meradang semua tu, you diminta, kalau zaman-zaman dulu suruh ambil fish oil, very good. Tapi zaman sekarang fish oil you tahu sangat lah, kalau you boleh guarantee tak ada mercury, tak ada lead semua, no problem. Sebab tu Tuhan bagi rezeki hampir 2 tahun dah kita antara pelupur Sacha Inchi Oil. Dia datang dalam bentuk sachet. Asal-asal dulu macam ni kotak. You tolong check betul-betul supaya tak kena tipu. Ramai orang dah kena tipu. Dia kata ni saya punya, tetapi sebenarnya dia orang buat entah ada, saya tak boleh lah komen orang punya produk. Tapi yang kalau you nak ambil daripada saya, ini sahaja yang saya keluar melalui sachet, dan satu lagi melalui apa yang dinamakan apa tu, soft gel. Soft gel ni pun ramai orang dah buat sebab dia nak ikut saya. Sebabkan apa, dia tahu orang tak semuanya boleh telan, setengah orang tak boleh telan apa tu, minyak Sacha Inchi Oil ni kan. Maksudnya semua jenis minyak kelapa dara pun setengah orang tak boleh minum direct, bahkan yang ni lebih lembut rasanya pun tak boleh juga. So saya terpaksa buat yang berbentuk macam ni, namanya D&D 369. Jangan nak beli brand-brand lain dan kata saya punya. Cek dulu belakang tu ada ml number tak, sebab ramai orang pakai langgar je. Tak apa, itu saya tak mau gaduh. Tapi yang penting, yang ni untuk apa ni? Untuk mententeramkan keradangan. Ingat, salah satu sebab utama ialah leaky gut. Dan asal usul leaky gut ialah datangnya daripada keradangan. Keradangan tu datang daripada mana? Daripada banyak gula, banyak susu, banyak gluten, banyak ni lah, goreng-goreng tepung semua tu. Okey, so jaga baik-baik. Alright. So yang penting ialah kalau nak makan minyak, yang saya galakkan ialah apa tu, Sacha Inchi Oil ni. Tapi budak-budak dia orang tak boleh nak telan juga. Saya tengok kalau kapsul ke lagi dia orang tak boleh. So nasib baik saya dah keluarkan apa dinamakan Lorix ni. Okey, tahu Lorix ni dalam kotak berbentuk macam ni. Ni untuk saya buatkan khas untuk kanak-kanak sebab saya ada banyak cucu, dan saya tahu dia orang kalau suruh telan minyak Sacha Inchi Oil ni, dia orang rasa alah. Bukan kata dia, orang dewasa pun kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. So you spray ni dalam mulut budak-budak, dia memang dia rasa sedap betul. Memang sedap sebab dia ada ekstrak vanila. Okey. Dan sikit lagi, kenapa saya galakkan juga you kalau yang eczema. Kalau yang tak eczema, tak penyakit kulit, ambil yang ni pun tak apa. Tapi yang penyakit kulit ni sebab apa? Bila you dah telan ni, sachet ni, lebih-lebih tu you sapu, you dab kat kawasan-kawasan yang sakit-sakit, yang especially nak berdarah dan sebagainya tu, gatal sangat tu, you cuba sapu dengan apa tu, Sacha Inchi Oil ni. Memang alhamdulillah, dengan syarat you minum cukup. Okey, habis dulu. Lain kali kita cerita tentang penyakit lain pula. Terima kasih kerana sudi join, dan saya mengharapkan anda semua berhati-hati sebab zaman sekarang saya selalu kata berhati-hati dengan COVID. Okey, jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik, dan kian salam pada satu family. Ingat apa saya kata tadi, make sure you jaga air, jaga perut you elok, jaga bakteria, dan make sure you puasa cukupnya, secukup-cukupnya, dan last kali apa, you make sure you jangan lupa menghindarkan stres, dengan syarat tidur pun kena cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung,
jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7-day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk sama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,